Okey, hari ini Adana nak masak menu yang istimewa. Dia merupakan makanan tradisional tapi telah kita fusionkan dia sikit. Dan kawan Adana pun dah listkan apa antara bahan-bahan yang Adana kena cari. So, alang-alang kita dah ada dekat kebun ni, jomlah kita pergi cari bahan-bahannya. Semuanya dalam Rahsia Rasa. Let's start the day fresh and shine all day. Tumbuhan hijau sebagai terapi untuk mata kita. Banyaknya daun kesum kat sini. Banyak segar. Kalau kita tengok daun kesum selalu orang buat masak laksa, masak asam pedas. Apa lagi orang selalu guna? Selalu orang dalam pantai makan pucuk-pucuk dia ni. Wangi pun bau. Ya, bau. betul. Saya pun suka sangat bau apa ni? Bau daun kesum ni. Hilangkan hanya ikan. Betul. Kalau kita dah ambil ni, macam mana kita nak tanam dia balik? Oh, ini boleh tanam balik. Kita Terus kadang-kadang tanam? kita ambil dia punya ni daun, buang. Kita cucuk balik. Oh, boleh tumbuh semula? Boleh tumbuh. Ataupun kita rendam balik, dia ada keluar akar, kita tanam. Tanam. Sebab ini paling mudah sekali tanam. Memang banyaklah kebaikan daun kesum ni. Satu badan kita boleh guna. Bunga kandan. Inilah bahan untuk tambahkan aroma dan rasa dalam menu kita. Bukan tu je, kalau kita jadikan bunga ni sebagai ulam pun boleh buat kita awet muda tau. Every day is a learning process. Setiap kali cari bahan masakan, mesti banyak rahsia di sebalik tumbuhan tu yang Adana baru tahu. Terima kasih Kebun Komuniti Keramat. Wah, makan apa tu? Makan rojak buah. Sedapnya. Boleh Jana lah. nak sikit rasa? lah. Nak rasa? Apa rasa? Tengok. Sedap ke tak? Sedap. Sedap. Lemak kan? Dia lemak-lemak manis. Lepas tu ada pedas-pedas sikit. Sedap. Tak masam sangat. Alang-alang saya pun sebenarnya nak kuah rojak ni. Kejap lagi nak bawa. Boleh Nanas pun nak juga. Alang-alang ada ni boleh ambil. Nenas ada, kuah rojak pun ada. Macam mana Kak Ayu buat kuah rojak ni? Senang je. Bahan dia tak banyak. Cuma petis, kacang, gula merah, air asam jawa, kicap pekat. Kita biasanya kita masak atas dapur. Lepas tu bila dah kena pekat, masak atas dapur juga? Kena masak atas dapur. Itulah, Adana pun dah selalu datang kebun ni kan, ambil bahan-bahan nak memasak tapi tak pernah tahu pun pasal sejarah kebun ni. Dah berapa lama dah? Dari 2015, dah 7 tahun lah bermaknanya. Lama dah. Lagipun kita ada NGO yang membantu kan. Jadi pokok ni tak nampak. Tak ada apa tak ada pokok? pokok dulu tak ada. Kecil-kecil. Sekarang kan tengok cantik. Dah ada buah-buah. Ya, lepas tu cantik lah. Ada guna bahan-bahan kita semula. Ada, kan? ada. Pondok-pondok pun ada. Okay, ni Adana ambil kuah rojak dengan buah nenas ni. Okey. Nak bawa balik. Ni untuk buat masak kejap lagi. Fresh ni. Okey, nenas dengan ni. Kuah rojak. Okey, balik dulu Terima kasih. Sama-sama. Datang lagi. Okey. Dalam sebuah rumah, dapur ni ibarat nadi kita tahu. Penting. So, kena make sure sentiasa bersih. Now, let's work on it. Kuah colek, fresh daun kesum, bunga kantan, well, ingredients preparation is the main work while you cook the food. So, Adana akan pastikan semua bahan masakan mesti komplit.
Rasanya kawan Adrana dah nak sampai. So Adrana akan keluarkan semua bahan yang Adrana simpan sekejap dalam fridge tadi. All done. Assalamualaikum Adriana. Waalaikumsalam. Lama ni tak jumpa. Sihat kau? Jumpa masuk. Sihat kau? Sihat, Ada bu- Alhamdulillah. Ada bawa buah ni untuk buat dessert je lagi. Oh, okey. Boleh? Bolehlah Yen letak je dalam peti ais. Okey. Barang-barang semua Adrana dah jumpa dah. Untuk kita masak laksa goreng asam pedas. Betul. Adriana pernah makan ke laksa goreng asam pedas ni? Tak pernah. Tak pernah? Laksa goreng maybe pernah lah. Tapi laksa goreng asam pedas tak pernah try lagi. Kita cuci dululah barang-barang ni. Barang-barang hak saya minta tu semua ada belakang dah? Semua ada dah. Alhamdulillah. Daun kesum, bunga kantan, bawang semua. Laksa pun ada. Okey, ni nak kena rendam dia Nak dululah rendam kan? Okey. Adriana, saya ni pakai macam ni tak ada apron ke? Saya takut kotor lah. Oh, buat baju saya. ada. Sama macam saya punya ni. boleh. Yen boleh ambil dekat tepi tu. Sini Situ. Okey. Oh, cantiknya apron. Warna maroon. So biar dia 10 minit dulu Ya, lah dia kat 10 situ. minit. Okey, lepas tu apa kita nak kena prepare? Kita kena koyak bawang-bawang untuk kita bahan-bahan untuk tumis lah. Okey, saya nak basuh kejap daun kesum ni Saya teruskan dengan koyak bawang dah. Boleh. Adriana tahu tak macam mana cara nak bagi kita boleh kurangkan menangis sedih masa kita potong bawang tu lah. Macam mana? First kali, pisau ni kita kena pastikan dia betul-betul tajam. Yang kedua, kita rendam bawang dalam air peti. Air peti. Air peti. Maksudnya air sejuk lah. Air sejuk, betul. Air peti. Dan yang ketiga, kita boleh kunyah chewing gum ataupun coklat getah lah masa kita potong bawang tu. Saya tak tahu dia bertindak lagu mana, cuma cara tu berkesan. Sambil potong tu Sama-sama punya potong chewing kita kunyah chewing gum. Oh. Tu salah satu cara. Dan bawang putih tu pula. Ha? Kalau kita nak potong satu-satu guna pisau ni kan susah dah. Jadi kita boleh apply dengan cara kita buang je daripada labu ni. Contoh kita nak pakai 2 labu. Tak kita nak pakai 2 ulas, kita tekan ni jari dengan telunjuk, kita Okey. tekan macam tu je. Dia dah terbuka. Oh. Lepas tu jangan lupalah kita kena basuh lah bawang tu. Ni berapa banyak ni nak pakai daun ni? Daun kesum ni dia tak ada kuantiti, tak ada jumlah ada limit, tak ada limit. Lagi banyak lagi lagi okey. banyak lagi wangi. Ada bunga kantan tak Adriana? Bunga kantan ada? Tu kat situ Oh, boleh ambil. sorry. Boleh ambil? Boleh. Tadi dah petik dekat kebun tadi. Bunga kantan ni Adriana, dia bagus sebenarnya. Dia bagus sebab dia ada antioksidan, tapi dari bagus dia tu pun dia ada juga kekurangan dia. Kekurangan dia boleh menyebabkan kalau orang yang berumur lah dia menyebabkan sakit urat. Jadi kita kena kurangkan lah. Oh, dia sakit urat betul, pula. Betul. Tak tahu pula tumbuh-tumbuhan boleh ada Dia side dia effect. kategori sayur yang sejuk. Dia akan memberi kesan lah. Macam bawang tu juga. Oh. Nenas ada Ana? Nenas? Ada beli nenas tak? ada. Ada. Kat mana saya ambil? Tu boleh ambil je dekat Oh, depan situ. tu. Okey. Semua dah ada dah. So nenas tu macam mana pula kita nak masukkan nanti? Nenas ni kita nak bagi Tumis dia ada dia juga? masam je lah. Okey. Okey, nenas. Cara potong nenas ni kalau macam Adriana cakap tadi dia ada pisau dia. Jadi kita letak, kita tekan dia pun dia akan pusing dengan sendiri lah. Betul. Jadi kalau nak manual kita kena potong macam ni je. Kita potong bawah. Bawah. Jadi kita potong dia kulit dia macam tu je. Kita potong. Jadi nenas ni kita nak kena pakai berapa banyak sebiji tu semua? Tak, kita pakai sikit je. Saya macam saya hari ni untuk 3 orang makan. Kita pakai lebih kurang dari 2 keping lah. 2 keping. 2 keping yang lebih kurang saiz dia setengah inci. Oh. Kita potong dadu gitu je lah. Protein dia apa? Protein dia hari ni dia boleh guna macam-macam lah. Dia boleh guna udang, dia boleh guna ayam, boleh guna sotong, seafood dan sebagainya lah. Tapi hari ni sebab saya nak buat sama dengan hak macam saya jual di Kota Dekat Baru. kedai, Saya nak buat guna sardin. Okey, sardin ada Sardin dalam ada? ni. Baik. Ada. Okey, sardin pun dah ada, bahan-bahan yang lain semua pun kita dah prep. Apa kata kita pergi minum-minum kejap, Boleh. munch-munch sikit. Lagipun panas juga ni. Panas juga kan, berpeluh-peluh dah tu. Peluh. Nanti kejap lagi kita sambung tumis pula. Boleh? Okey. Baik. Alright, jom.
Take a deep breath. Kita minum dulu secawan kopi untuk tambah tenaga sebab memasak ni menggunakan banyak pergerakan. Kadang-kadang penat juga. Prof. Kita dah cukup rehat dah ni. Kita dah boleh start tumis dah? Boleh. Betul? Okey, saya nak tapis laksa tu. Okay, first kali Adriana, kita kena panaskan dulu kita punya kuali ni lah. Okey. Minyak ni Adriana, sebab kita nak tumis, jadi kita kena lebihkan dia sikit Minyak kena lebih. Sebab kita nak tumis paste asam pedas tu. So nanti yang sardin ni kita akan pecah-pecahkan dia bila tengah menggoreng, bila tumis ke atau bila dah masuk? Sebelum. Sebelum. Kita tumis, kita masukkan sekali lah sardin ni. Kerana minyak pun dah panas. Minyak dah panas, boleh kita masukkan. pun tumis lah bawang putih dengan bawang merah. Okay. Boleh tak air kesal? Boleh dah. Letak dalam seketul dulu, tengok. Seketul dulu. Kuah dia tak nak. Kuah dia tak nak, kita letak je. Okey. Hati-hati macam ni dia mengamuk. Dia mengamuk ni. Kita pecah-pecahkan saja. Pecahkan. Masa ni lah kita pun letaklah kita punya bunga kantan. Oh, okey, dah boleh masuk bunga Bunga kantan. kantan. Oh, barulah naik bau dia kan? Lepas tu kita letak daun kesum Oh. dan juga nenas. 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 Lagi pun kita pun akan letak juga Bahan rahsia dia. rojak petis dia panggil. Jadi masa dia dah kering, kita boleh letak Laksa. kita punya laksa. Barulah kita boleh masuk laksa. Now dah boleh masuk. Dah. Dan kita pun kacau je. Kacau tu hati-hati sebab laksa ni dia fragile ataupun orang Thai panggil rapuh. Rapuh. Senang pecah. Dia senang hancur dan senang pecah lah. Jadi kita kena hati-hati, kena berlembut je kacau dia ni. Okey. Wah, cantiknya warna dia. Jom. Kita pun bolehlah bubuh seasoning dia. Kita boleh letak. Ni jika perlu gula sikit. Okey. Ni saya tak rasa lagi lebih kurang yang ni. Lepas tu kita teralah sekejap lagi. Gula dah, Bawakan dia. garam dan juga MSG. Okey, ni nak biar dia kering ke ataupun macam basah-basah sikit? Soalan yang bagus Adnan. Dia benda laksa goreng asam pedas ni dia tak ada Formula spek, dia. Tak ada formula dia. Dia atas siapa-siapa yang nak makan. Kalau lah kata orang yang nak makan tu suka basah-basah lembab, boleh makan dengan cara lembab-lembab tu. Ataupun kalau saya sendiri, saya suka yang jenis kering. Baru dia tidak muak. Okey, ni laksa goreng kita pun dah siap. Inilah dia makanan tradisional tapi kita fusionkan dia. Ariana, hari ni bukan menu ni saja ada hari ni dah. Tak ada ada apa lagi? Ariana ingat tak saya bawa gapo? Buah, ada buah-buah tadi. Hari ni kita nak buat smoothie tropical. Kita campur buah. Yang saya buat tadi lah buah pisang, buah naga dan juga apple. Nak tahu lagu mana? Sekejap lagi saya akan tunjuk. Okey, bolehlah ambil dekat peti kita Boleh, prep-prep boleh. ni. Resepi yang sesuai nak buat terutama bila cuaca panas sekarang ni. Boleh kita hilangkan dahaga. Boleh kisah sekali biji-biji dia tak apa. Kita blendkan semua buah-buahan yang kita dah potong tadi dan masukkan sedikit air. Untuk lebihi rasa lebih lemak, kita tambahkan whipped cream atau yogurt. Air ni pun kita fusionkan juga. So kita campurkan bersama coklat. What a perfect combination. Laksa goreng asam pedas with smoothie tropical.
sharing sessions over the dining table with great people. I'm so excited. Wah, best lah Ariana. Makan tepi kolam macam ni. Yelah. Cantik rumah Ariana. Barulah boleh feeling-feeling. Itulah, macam dekat Korea rasa. Terima makan tepi kasih. sungai. Okey. Inilah Ariana yang kita buat tadi. Laksa goreng asam pedas. Boleh dah? Okey, kita hidangkan. Biasanya Yen hidangkan macam mana? Ada specific rules tak? Tak ada spesifik letak dan kita boleh hiaskan dengan daun ketumbar, bunga kantan dengan cili merah lah sebagai penambah seri untuk makanan kita lah. Bau dia berwarna-warni, cantik gitulah. Lebih kat. Tapi nampak ada kursi kosong ni. Siapa sebenarnya sebelah saya ni? Ariana? Yang tadi itulah yang Prof tu. saya message dia tadi, Prof tu. Okey ni kita passing kat situ pula lah. Boleh. Okay. So kalau kat kedai ni memang yang ni antara menu yang paling laris ke dekat kedai Yen? Ni menu yang paling best seller lah, best selling lah setakat ni. Ya. Sebab dalam Malaysia ni saya rasa tak ada lagi setakat ni yang buat laksa goreng dengan Asam pedas ni. Betul. Saya pun macam tak pernah terfikir kalau orang kalau tak masak hari ni tak pernah tahu pun kewujudan laksa goreng asam pedas. Laksa goreng tu pernah dengar. Makanan yang simple lah. Waalaikumsalam. Oi, lambat. Prof. Assalamualaikum. Prof. Ya, khabar? Apa khabar? Apa baik alhamdulillah. Prof sihat ke Prof? Alhamdulillah. Okey, saya perkenalkanlah. Ni Prof, namanya Chef Amrin ataupun dia lagi manja orang panggil dia Yen lah. Assalamualaikum sekali lagi. Ni Yen, ini pula Profesor Hanafi. Dia ni memang pakar lah bab budaya, bab culture kita, makanan ni pun. Mungkin nanti ada soalan Yen kata, okey ke kita fusionkan laksa ni kan? Nanti mungkin boleh tanya? Boleh. Oh, sedia malik sebab saya memang banyak sangat tanya soalan dengan Prof pasal laksa ni, pasal budaya laksa semualah. Boleh ke Prof macam tu, Prof? Boleh, tapi tak adalah saya tahu semua. Apa yang saya baca, apa yang saya pengalaman. Sikit-sikit bolehlah saya share. Hari ni menu kita Prof, kita ada laksa goreng asam pedas. Dan juga kita ada untuk pemanisnya, pemanis mulut kita ada tropical smoothie. Sedap. So, yang ini chef prepare ke Adrana yang prepare? kita dua-dua. Sama-sama. Tapi Oh, idea okey. dia datang daripada chef lah. Daripada Yen sendiri. So saya pun first time dengar laksa goreng asam pedas. Ini peluang kemasan lah Ya. kita rasa kan. Daripada air tangan chefnya sendiri. Ya, jadi kita boleh jemput makan lah. Nanti sambil-sambil kita makan, kita boleh burak-burak kan? Okey. Sila Prof. Jemput makan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari segi laksa ni Prof, tak apa ke kita fusionkan dia jadi goreng? Sepatutnya laksa ni kan kalau kita tahu dia ada berkuah. Macam mana tu Prof? Okey. Namanya lagi kita panggil fusion kan. Perbaharuan Jadi, kan. apa yang saya rasa dia tak mengatakan ini laksa yang original. Jadi tak adalah salah dari segi masyarakatnya. Yang digunakan adalah laksa itu sendiri. Betul. Perkataan laksa itu sendiri pun ada pelbagai pendapat. Ada yang kata laksa itu daripada perkataan lakshas. Lakshah. Jadi kalau yang lakshah tu daripada bahasa Parsi. Yang mana dalam tradisi dia ada guna macam bihun yang kecil kan. Dia makan dengan sup. Dia panggil lakshah. Lakshah. So sebab itulah kita tengok laksa yang ada di Penang misalnya menggunakan perkataan kari laksa. Kemudian ada perkataan asam laksa. Asam laksa, betul. Jadi kalau orang Melayu sendiri ada versi dia sendiri. Betul. Laksa dia. Laksa Kelantan. Kelantan. Dia panggil apa? Penang. Laksa lemuk. Laksa lemak. Dan laksa Terengganu. Samalah juga pakai laksa lemak kan. Jadi dalam konteks ni laksa ni adalah pelbagai. Jadi berbalik pada cerita ni kalau panggil dia laksa goreng asam pedas ya. Betul. Tapi bagi saya tak ada masalah lah yang menggunakan laksa sebagai bahan Betul. dan you namakan dia sebagai laksa goreng. Ini menu biasa ataupun menu baru juga ni? Ini olahan lah. Olahan. Sebab saya campur apple. Nak combinekan pedas ni. Jadi kita nak tolak rasa pedas tu dengan cara kita minum sesuatu yang manis. Ya, lepas tu dalam ni pun ada krim, dia dapat potong lah kita punya rasa pedas tu kan. Ada krim, ada coklat, ada Coklat, buah pisang. Patut ada rasa pisangnya clear dekat sini ya.
Okey, sambunglah makan. Saya nak pergi ambil barang kejap. Tak apa. Okey. Okay. Apa komen Prof? Laksa ni Prof? Rasa dia kata di sini kata sedap lah. Tapi orang putih kata marvelous. Okey. Yin, ni nanti sebelum balik jangan turun balik ni kat belakang ni semua ni untuk awak bawa balik. Boleh terima bawa kasih balik Kelantan. susah. Boleh share dengan family semua. Oh, terima kasih. Susah-susah je Adriana. Sama-sama. Okey, mesti semua macam tertanya apalah dia dalam mangkuk tingkat ni kan. Bukan untuk Ian bawa balik. Tapi untuk Adriana tahu apa menu masakan yang kita nak masak dengan kawan Adriana next episode. Okey, so jom kita tengok satu-satu. Okey. So, yang pertama sekali kita ada kita ada beras. Betul. Lepas tu kita ada ini daun ni saya tahu ni. Daun ni jarang-jarang juga jumpa. Daun lemuni. Okey, macam boleh agak je apa nak masak ni kan. Lepas tu telur. Okey, ada beras, ada telur, ada apa? Daun lemuni. Agak-agak nak masak apa? Saya tak tahu rasa buat telur pindang rasa. Telur pindang. Apa ni Prof Lat rasa? Kalau ada beras, mestilah nasi yang berhubungan dengan daun lemuni. Daun lemuni. Betul juga. Mungkin nasi Boleh. lemuni kan? Mungkin, Tak ya. apa, kita tunggu. Okey, kalau nak tahu apa masakan tradisional yang saya akan masak untuk episod seterusnya dengan clue-clue yang ada dalam mangkuk tingkat ni, semuanya dalam Rahsia Rasa.